Siapa nak jawab? Tak ada orang menyahut ni. Cik tunggu. Iya, air kan? Bagus Hara. Secara apa? Alah bagus. Teacher rasa internet slow kan? Bukan kamu tak tahu kan? Kan? Hamzah, Ainun, Balkis. Secara yes, Ainin secara osmosis. Lepas tu dia akan pergi ke Liku Henley menaik pula. Liku Henley menaik. Apa yang diserap? Okey, bagus Huda. 20% air diserap semula secara osmosis, di Liku Henley menurun. Okey, good. Ashraf, water. Ini anak masalah mana ni? Anak masalah pasir emas ni. Yes, Ainin, di Liku Henley menaik, garam akan diserap semula secara pengangkutan apa? Secara yes, pengangkutan aktif. Very good. Okey. Kemudian kita masuk kepada selepas Liku Henley menaik, naik ke mana? Pergi ke tubuh berlingkar. Cepat. Tubuh berlingkar. Selepas Liku Henley, yes, Syakir. Tubuh berlingkar distal. Rasanya sampai pada kamu tu lambat kot kan? Lepas tu kamu jawab lambat kot. Lepas tu nak sampai pada teacher pun lambat juga Okey, bagus. Lepas tu, selepas tubuh berlingkar distal, tubuh apa pula? Tubuh apa? Tubuh tubuh berlingkar. Selepas tubuh berlingkar distal, kita ada tubuh apa? Yes, tubuh pengumpul. Bagus. Okay, good. Bagus. Okay, good. Okay. Boleh? Okay. Tak apa, kalau yang internet tak stabil tu, kalau kamu dah terleft pun masuk balik. Lepas tu teacher akan letak di IG story, dan juga teacher akan letak di upload di YouTube lah. Tapi kita ada 1 gig yang dapat free tu kan. Yang itu dengan harapan pelajar-pelajar seluruh Malaysia boleh belajar lah. Jangan pula kamu guna 1 gig tu main game lah, download benda-benda yang tak ada kaitan pun dengan pelajaran. Jangan hampakan harapan negara okey. Negara cuba bagi ya. Okey, boleh okey. Lepas tu dia akan pergi ke penyerapan semula air dan garam di tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul, iaitu bergantung kepada keperluan badan lah, dengan penglibatan rembesan ADH oleh kelenjar pituitary dan juga hormon aldosteron lah daripada kelenjar adrenal. PUBG jangan. Nak main PUBG malam karang malam karang baru main PUBG. Okey. Kemudian selain tu proses rembesan kan? Proses rembesan dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat tubuh berlingkar distal, iaitu urea, asid urik dan amonia dirembeskan daripada kapilari darah masuk ke tubuh berlingkar distal melalui pengangkutan aktif dadak alkohol dan bahan toksik secara resapan ringkas. Okey, soalan dia. Lepas kita dah tengok stimulus, dah tengok gambar ni, kita tengoklah soalan dia. Berdasarkan rajah 6, proses Q berlaku di antara glomerulus dan kapsul Bowman. Terangkan proses itu. Apa dia? Proses apa yang berlaku? Proses Q tu apa? Dia berlaku di antara glomerulus dengan kapsul Bowman. Apa nama proses tu? Proses ultraturasan. Apa dia? Apabila plasma darah dibawa masuk melalui arteriol afferent yang berdiameter besar, kemudian masuk ke glomerulus
dan dibawa keluar melalui arteriole efferent yang berdiameter kecil, maka dia akan mewujudkan tekanan hidrostatik yang tinggi dalam glomerulus. Ini menyebabkan sebahagian plasma darah yang bersaiz kecil seperti asid amino, glukosa, air, apa lagi, garam, vitamin, urea akan terturas daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman. So bahan yang masuk ke kapsul Bowman tu kita panggil sebagai hasil turasan glomerulus. Tapi yang bersaiz besar tak boleh keluar daripada glomerulus kerana saiz dia besar, tak dapat nak melalui liang. Contohnya seperti seperti eritrosit, protein plasma, dan juga platelet. Sebabnya dinding kapsul Bowman tu adalah setebal satu sel sahaja ataupun dia ni nipis. Jadi bagaimana bahan tu boleh terturas masuk ke kapsul Bowman? Secara resapan. So teacher baca jawapan dia. Jawapan dia pertama, ultra turasan, 1 markah. Diameter arteriole afferent lebih besar berbanding diameter arteriole efferent. Ini mewujudkan tekanan hidrostatik yang tinggi dalam glomerulus. Dalam glomerulus. Memaksa sebahagian plasma darah terturas keluar daripada glomerulus masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey. Kecuali sel darah merah untuk membentuk hasil turasan. Contoh bahan tu seperti glukosa, asid amino, vitamin, mineral. Okey, secara resapan. Ini juga dibantu oleh dinding kapsul Bowman yang nipis, setebal satu sel sahaja, dan jarak antara kapsul Bowman dan glomerulus adalah sangat rapat. Okey, boleh yang tu Okey, kita pergi kepada next question. Okey, seorang individu didapati mempunyai kandungan urea yang tinggi dalam air kencingnya. Terangkan mengapa. Kita dah belajar masa form 4 dulu, urea ni asalnya daripada mana? Daripada mana? Asid amino berlebihan kan? Mana datang asid amino tu? Daripada kita mengambil makanan yang ada protein, tinggi dengan protein. So, bila kita mengambil makanan yang dalam kelas protein, last kali makanan tu protein tu akan dicerna kepada asid amino. Bila kita ambil banyak sangat protein, maka tinggilah asid amino yang terhasil kan? Asid amino berlebihan tak boleh disimpan dalam badan. Dia kena ditukar kepada urea melalui pendeaminaan kan? Pendeaminan kan? Okey. Lepas tu urea tu akan disingkirkan melalui air kencing. Jadi soalan tanya, kenapa individu ni mengandungi kandungan urea yang tinggi? Kerana dia mengambil protein yang tinggi. Boleh? Okey, cuba jawapan dia pengambilan protein yang tinggi menyebabkan asid amino berlebihan dalam darah, tak dapat disimpan dalam badan. Asid amino berlebihan ni tak boleh disimpan dalam badan. Jadi pendeaminan amino ni akan ditukarkan kepada urea. Urea akan diangkut ke ginjal. Urea tidak diserap semula ke dalam kapilari darah. Tapi urea juga akan dirembeskan di tubul berlingkar distal. Dahlah kita tak serap balik kan, kita rembes lagi daripada kapilari darah masuk ke dalam tubul berlingkar distal kan. Dari kapilari darah ke dalam tubul berlingkar distal secara pengangkutan aktif. Urea dalam urin. Urin tu apa? Urin tu air kencing Urea dalam urin akan diangkut ataupun mengalir ke tubul pengumpul. Boleh Itu 6 markah. Kita pergi kepada soalan C. Soalan C. Kurang air dan lebih garam dalam darah, lebih air dan kurang garam dalam darah.
Okey, itu individu R ni dia kurang air, lebih garam dalam darah. Maka tekanan osmosis darahnya akan meningkat. Individu S lebih air dan kurang garam dalam darah. Jadi tekanan osmosis individu S ni rendah. Ini tak betul. Sebab dia telah tidak normal lah kan. Bukan pada julat yang normal. Jadi mekanisme suap balik negatif mesti dijalankan lah oleh proses homeostasis nak mengekalkan tekanan osmosis darah pada aras yang normal. Apa berlaku? Jadi kamu kena terangkan pengawal atur kandungan air dan kandungan garam dalam individu R dan individu S masing-masing berdasarkan semua yang diminta ni. Dia nak tekanan osmosis darah nak, jumlah hormon antidiuretik ADH nak dan tindakannya, jumlah aldosteron dan tindakannya, kesan ADH dan aldosteron ke atas air kencing. Oh, banyak benda kan. Jadi kamu kena cerita. Dia tak ada suruh kamu buat perbezaan kan. Dia suruh kamu cerita je. Ni tentang individu R, tentang individu S. Okey, kalau individu R, bila kurang air dan lebih garam dalam darah, ini menyebabkan tekanan osmosis darah tinggi. Lebih ADH akan dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Maksudnya kelenjar pituitary akan dirangsanglah untuk merembeskan lebih ADH. Okey, nefron ataupun tubuh berlingkar distal ataupun tubuh pengumpul akan lebih telap kepada air. Kita nak cerita pasal tubuh berlingkar distal dengan tubuh pengumpul Okey. Kurang air kencing dihasilkan. Kepekatan air kencing adalah tinggi. Okey, itu baru tentang air. Dia nak juga tentang garam kan? Okey, jadi kurang aldosteron dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Iaitu adrenal tidak dirangsang lah ataupun kurang dirangsang. Maka tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul, dia kurang telap kepada garam. Kurang garam diserap semula. Lebih garam dalam air kencing. Okey. Jadi, tekanan osmosis darah akan menurun kembali ke aras normal. Itu untuk individu R. Individu S sebaliknya lah. Okey. Skema teacher hantar dalam grup nanti Okey. S. Untuk individu S, tekanan osmosis darah rendah. Kurang ADH dirembeskan oleh siapa? Oleh kelenjar pituitary. Maksudnya kelenjar pituitary ni tidak dirangsang ataupun kurang dirangsang. Okey, tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul kurang telap kepada air. Kurang air diserap semula. Kuantiti air kencing lebih banyak. Kepekatan air kencing rendah. Lebih aldosteron dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Iaitu kelenjar adrenal ni akan dirangsang lah. Okey. Tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul lebih telap kepada garam. Lebih garam diserap semula, kurang garam dalam air kencing, tekanan osmosis darah meningkat kepada normal. Okey, kita rehat sekejap 3 minit. Lepas ni teacher akan tanda kertas kawan kamu. Okey.